Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wa sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi iktafa bi atharihi wa da'a bi da'watihi wa istanna bi sunnatihi ila yaumiddin. Amma ba'du. Alhamdulillah, bersyukur kita pada Allah Subhanahu wa taala, pada pagi ini kita dapat bertemu dengan nikmat dan juga taufik daripada Allah Subhanahu wa taala untuk kita meneruskan pengajian kita berkenaan dengan Al-Bidayah wan Nihayah karangan Al-Hafiz Imaduddin Abul Fida Ismail ibn Umar ibn Kathir Ad-Dimashqi Asy-Syafi'i rahimahullahu taala. Yang mana kita berhenti pada membahaskan berkenaan dengan kisah Nabi Allah Ibrahim alaihissalam, dan kita sambung pada perbahasan yang diutarakan oleh Imam Ibn Kathir rahimahullah, iaitulah dakwah, permulaan dakwah baginda alaihissalam kepada bapanya. Baik, jadi apa yang disebutkan oleh Imam Ibn Kathir rahimahullah, kata beliau, wa kana awwalu da'watihi li abihi wa kana abuhu mimma ya'budu al-asnama li'annahu ahaqqun nas bi ikhlasin nasihati lah, kama qala ta'ala wadhkur fil kitabi Ibrahim innahu kana siddiqan nabiyya. Baik, jadi awal dakwah Nabi Ibrahim alaihissalam iaitulah kepada bapanya. Jadi menunjukkan kepada kita perintah untuk kita memulakan dakwah kepada orang yang terdekat, ahli keluarga yang terdekat, ibu bapa, adik-beradik dan juga kaum kerabat. Wa anzir ashiratakal aqrabin, dan berikanlah peringatan, berikanlah amaran kepada kaum kerabatmu yang terdekat, ahli keluarga dan kaum kerabatmu yang terdekat. Baik. Jadi apa yang disebutkan oleh Ibn Kathir rahimahullah di sini, beliau kemukakan ayat dalam surah Maryam ayat 41 hingga 48. Kemudian kata beliau, fadzakara ta'ala ma kana bainahu wa baina abihi minal muhawarati wal mujadalah. Jadi Allah Subhanahu wa taala menyebutkan berlakunya perdebatan di antara Nabi Ibrahim alaihissalam dan bapanya. Wa kaifa da'a abahu ila al-haqqi bi'altufi ibaratin wa ahsani isyaratin wa bayyana lahu butlana ma huwa alaihi min ibadatil awthan. Dan Allah menyebutkan bagaimana Nabi Ibrahim alaihissalam berdakwah kepada bapanya, mengajak kepada kebenaran dengan uslub yang paling baik, dengan uslub yang lemah lembut. Satu bentuk isyarat kepada kita bahawasanya penjelasan dan ataupun seruan dakwah itu mestilah dilakukan dengan penuh hikmah, iaitulah dengan penuh kebaikan, dan lebih-lebih lagi apabila ianya ditujukan kepada kaum keluarga dan ibu dan bapa. Dan Nabi Ibrahim alaihissalam tidak menjadikan alasan ibunya atau bapanya itu yang telah kufur kepada Allah Subhanahu wa taala untuk tidak menjelaskan kebatilan yang dianuti oleh bapanya sendiri. Bahkan Nabi Ibrahim alaihissalam menjelaskan dengan tegas, bayyana lahu butlana ma huwa alaih, menjelaskan apa yang telah, kebatilan yang telah dipegang, yang telah sebati, dipegang oleh bapanya itu, min ibadatil awthan, itulah penyembahan berhala, allati tasma'u du'a abidiha, yang tidak mendengar seruan dan doa hambanya. Yakni berhala itu tidak boleh mendengar. La yasma'u wa la yubsiru. Ya abati, idh qala li abihi ya abati lima ta'budu ma la yasma'u wa la yubsiru wa la yughni anka syai'a.
wala tubsiru makanahu, dan tidak boleh melihat tempatnya. Fa kaifa tughni anhu syai'an aw taf'alu lahu khairan min rizqin aw nasrin. Jadi bagaimana tergamak bapanya menyembah berhala yang tidak mampu mendengar seruan, tidak mampu melihat, tidak mampu memberikan sesuatu apa pun kebaikan ataupun kemudaratan, manfaat dan mudarat, sama ada rezeki ataupun pertolongan. Kemudian thumma qala munabbihan ala ma a'tahu Allah min al-huda wal ilmi nafi'. Kemudian Nabi Ibrahim alaihi salam menegaskan dan mengingatkan dan menyedarkan. Munabbihan di sini lebih pada menyedarkan, dan dia bukan setakat mengingatkan, bahkan mengetuk pintu pendengaran, mengetuk, kita kata apa, membangkitkan hati yang telah lama lalai, leka, tenggelam di dalam penyembahan berhala. Ala ma a'tahu Allah minal huda wal ilmi nafi'. Kemudian Nabi Ibrahim mengingatkan tentang apa yang telah Allah berikan kepadanya berupa petunjuk dan ilmu yang bermanfaat. Wa in kana asghara sinnan min abih. Walaupun ketika itu Nabi Ibrahim alaihissalam lebih muda, lebih muda usianya berbanding bapanya. Jadi di sini dalam menyampaikan kebenaran tidak ada istilah kita katakan aku lebih senior ataupun aku junior, atau engkau junior, aku lebih besar, aku lebih tua, ataupun engkau lebih muda. Tak ada. Apabila kebenaran datang, maka ianya tetap kebenaran. Maka tidak kita kata tidak dilihat pada usia seseorang yang menyampaikan, sama ada dia tua atau muda. Jika ianya kebenaran itu mengalir di atas lisannya, kebenaran itu keluar daripada mulutnya, bergerak melalui lisannya, maka tidak ada hujah ataupun alasan untuk menolak dengan alasan dia masih kecil, dia masih muda, dia masih tak, dia anak aku, tak. Wa in kana asghara sinnan min abih. Sebab itu Nabi Ibrahim AS menyebutkan kelebihan yang Allah Ta'ala berikan kepada baginda. Ya abati, inni qad ja'ani minal ilmi ma lam ya'tika fattabi'ni. Fattabi'ni ahdika siratan sawiyah. Wahai bapaku, ya abati, wahai bapaku yang aku sayang. Inni, sesungguhnya, qad ja'ani minal ilmi, telah datang kepadaku daripada ilmu. Yang ilmu di sini maknanya apa? Adakah ilmu nujum yang dipegang oleh kaum dia? Tak. Adakah ilmu astrologi yang dianuti ataupun yang dipelajari oleh masyarakat Nabi Ibrahim ketika itu, kaum Nabi Ibrahim ketika itu? Tidak juga. Adakah ilmu ini ilmu falsafah? Tidak. Adakah ilmu ini ilmu sihir? Tidak. Ja'ani minal ilmi ma lam ya'tika, yang tidak pernah datang kepada kamu. Maknanya apa? Ilmu wahyu. Maknanya ilmu wahyu. Iaitulah apa? Perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Apa yang Allah Taala wahyukan kepada Ibrahim. Ma lam ya'tika. Sebab itu kat sini Nabi Ibrahim AS disebut qad inni, sesungguhnya aku, qad ja'ani, telah datang kepada aku, minal ilmi, daripada ilmu, ma lam ya'tika, yang tak pernah datang kepada kamu. Maknanya ilmu ni bukan ilmu yang dipelajari oleh kaum dia. Bukan ilmu nujum, bukan ilmu astrologi, bukan ilmu memahat berhala. Sebab apa? Sebab Nabi Ibrahim kata ma lam ya'tika, tak pernah datang. Kalaulah ianya adalah ilmu-ilmu yang diketahui, yang dipelajari oleh kaumnya, sudah tentulah Nabi Ibrahim AS tidak akan menyebut ma lam ya'tika, apa yang tak pernah datang kepada kamu. Kita dah isyaratkan sebelum ni bagaimana kesan apabila sesuatu masyarakat itu meninggalkan ilmu
yang sahih, meninggalkan ilmu kenabian. Yakni maknanya ilmu yang diwarisi, al-ilmu al-mawruth min mishkatin nubuwah, ilmu yang diwarisi daripada kita kata cahaya kenabian, iaitulah wahyu. Fattabi'ni, maka ikutlah aku. Ahdika siratan sawiyah. Jadi ini jaminan. Jadi tuntutan daripada ilmu yang dibawa oleh Ibrahim, maka wajib untuk kamu, wahai bapaku, untuk ikut aku. Kerana kamu tidak ada ilmu ini. Kamu tidak ada ilmu yang boleh menunjukkan kamu kepada jalan yang lurus, jalan yang jelas, jalan yang mudah, jalan yang lurus. Sebab itulah Nabi Ibrahim kata, fattabi'ni, ikut aku wahai bapaku, ahdika siratan sawiyah. Aku akan menunjukkan kepada kamu jalan yang sawiyah. Apa maksud siratan sawiyah? Ai mustaqiman wadihan sahlan hanifan. Jalan yang lurus, jalan yang jelas, sahlan yakni jalan yang mudah, jalan yang tidak rumit. Hanifan, jalan yang lurus. Jalan yang kita kata apa? Yang tidak condong sedikit pun kepada kesyirikan yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Yufdi bika ilal khairi fid dunyaka wa ukhraka. Yang mana jalan ini yang aku bawa ini, wahai bapaku, akan membawamu kepada kebaikan di duniamu dan juga di akhiratmu. Falamma arada hadha rushda alaihi wa ahda hadhihi nasihata ilaihi lam yaqbalha minhu wala akhadhaha anhu. Ketika mana Nabi Ibrahim AS membentangkan, menawarkan bimbingan, petunjuk, seruan, dakwah kepada bapanya dan memberikan petunjuk dan nasihat kepada bapanya, lam yaqbalha minhu wala akhadhaha anhu. Tidak diterima oleh bapanya. Tidak diambil nasihat, pengajaran, peringatan dari Nabi Ibrahim AS. Kenapa? Apa puncanya? Kerana yang pertama sekali, kerana Nabi Ibrahim AS telah menyentuh suatu perkara yang paling sensitif, suatu perkara yang paling kontroversi, iaitulah menyentuh ajaran nenek moyang. Sedangkan ketika itu ta'zim al-aba' wal-ajdad, pengagungan terhadap nenek moyang, ajaran nenek moyang itu sudah menjadi sebati, bahkan menjadi agama yang mustaqil, agama yang khusus. Dan sebab itulah Nabi Ibrahim AS menyeru dan tidak diterima bapanya. Sebab itulah kata Imam Ibn Kathir rahimahullah, bal tahaddadahu wa tawa'ahu. Bahkan Nabi Ibrahim AS diancam, azar, mengancam dan memberi amaran dan mengugut anaknya sendiri Ibrahim AS. Kata beliau, araghibun anta an alihati ya Ibrahim, la in lam tantahi la arjumannak. Engkau bencikan Tuhan-Tuhanku wahai Ibrahim. Engkau bencikan Tuhan-Tuhanku wahai Ibrahim. Engkau bencikan Tuhan-Tuhan nenek moyangmu wahai Ibrahim. Tuhan bapakmu. Ya Ibrahim, wahai Ibrahim, la in lam tantahi la arjumannak. Kalau kamu tak berhenti daripada mencela sembahan nenek moyangmu, berhala-berhala bapa yang bapamu sendiri pahat yang buat, ajaran nenek moyang yang diagungkan ini, la arjumannak. Kalau kamu tak berhenti, aku akan rejammu. Apa maksud la arjumannak? Qila bil maqal wa qila bil fi'al. Kata ulama tafsir, la arjumannak maksudnya aku akan rejammu, yang ini satu bentuk ugutan. Sama ada ugutan itu dengan perkataan, maknanya aku akan rejammu, maknanya aku akan sebutkan namamu dengan buruk sekali. Maknanya sampai tahap kalau aku tak mengaku kau jadi anak pun boleh, sampai tahap. Ataupun aku akan sebut kamu dengan perkataan yang buruk. Aku akan maki kamu di hadapan khalayak ramai. Aku akan cela kamu di hadapan khalayak ramai. Bil maqal, dengan perkataan. Itu maksud la arjumannak. Yang kedua makna la arjumannak bil fi'al. Maknanya aku akan rejam kamu, yakni rejam dengan anggota badan. Maknanya aku akan rejam kamu dengan batu. Ataupun aku akan rejam kamu dengan sesuatu yang menyakitkan. Baik.
Wahjurni maliya maknanya waqtu'ni atau waqta'ni wa atil hujrani, yakni putuskanlah hubungan denganku. Maknanya tinggalkan aku. Tinggalkan aku untuk sementara waktu, tinggalkan. Ataupun tinggalkan terus aku. Baik. Fa indaha qala lahu Ibrahim. Dan ketika itulah Nabi Ibrahim berkata kepada bapanya, salamun alaik. Apa maksud salamun alaik? Maknanya la yasiluka minni makruh. Aku tak akan balas kepada bapa aku sendiri dengan keburukan. So ini adab. La yasiluka minni makruhun. Wa la yanaluka minni adha. Bal anta salimun min nahiyati. Takkan sampai kepada kamu, wahai bapaku, apa-apa yang kamu tak suka. Dan aku takkan menyakitimu. La yanaluka minni adha. Aku takkan menyakiti bapaku sendiri. So ini menunjukkan kepada kita adab seorang anak kepada bapanya sendiri. Walaupun bapanya kufur kepada Allah, walaupun bapanya itu musyrik, mensyirikkan Allah, melakukan dosa yang paling besar di atas muka bumi ini, melakukan dosa yang paling dibenci oleh Allah Subhanahu Wa Taala, yang paling besar sekali, tetapi tetap Nabi Ibrahim AS menunjukkan contoh kepada kita, tidak boleh kita menyakiti. La yanaluka minni adha. Tak boleh. Tak boleh kita menzalimi, tak boleh kita menyakiti. Walaupun orang tu musyrik. Lebih-lebih lagi dia adalah bapa kita ataupun adik-beradik kita, saudara mara kita. Bal anta salimun min nahiyati. Bahkan engkau selamat daripada arahku. Maknanya engkau selamat daripada sudut daripada aku takkan balas apa yang kau dah cakap dekat aku. Kalau orang zaman sekarang ni kita dengar teruk-teruk lah. Na'udzubillah. Nasallallahu salamatu wal afiyah. Ada yang pukul bapa sendiri. Ada yang pukul mak sendiri. Dah tak ada dah apa? Dah tak ada rasa hormat, dah tak ada rasa rahmat kepada orang yang paling berjasa pada dirinya sehingga dicabut rasa rahmat. Kita dengar berita macam-macam sekarang ni. Pukul bapa, pukul ibu sendiri. Na'udzubillah min dzalik. Baik, bahkan Nabi Ibrahim menambahkan lagi wazadahu khairan, menyebutkan lagi penambahan ataupun menambahkan lagi kebaikan kepada bapaknya dengan mengatakan sa'astaghfiru laka rabbi innahu kana bi hafiya. Dan aku akan memohon istighfar, memohon keampunan kepada Allah untukmu. Aku akan memohon keampunan kepada Rabbi, yakni Tuhanku, untukmu, laka innahu kana bi hafiyan. Sesungguhnya Tuhanku itu dia mendengar dan dia maha lembut dan maha halus terhadap hamba-hambanya. Kata Ibn Abbas dan selainnya, ay latifah, ay hafiyah maknanya lembut. Allah SWT itu maha halus, maha lembut. Maknanya dia mendengar apa sahaja rintihan hamba-hambanya, yakni fi an hadani li ibadatihi wal ikhlasi lahu. Iaitulah kelembutannya itu terzahir pada apa? Dalam dia Allah Subhanahu Wa Taala memberikan petunjuk kepadaku untuk beribadah kepadanya dan mengikhlaskan ibadat kepadanya, tidak terjebak dalam syirik. Itulah kemuncak kelembutan Allah Subhanahu Wa Taala. Maknanya kita ni, apakah kalau orang tanya kita apa lutfullah, apakah kelembutan dan kehalusan Allah? Latif, al-latif, yang paling berharga, yang paling kita rasakan manfaatnya. Kalau Nabi Ibrahim dia jawab apa? Ibadat. Maknanya Allah Ta'ala bagi kita petunjuk untuk beribadat, tak mensyirikkan Allah, kita mentauhidkan Allah. Itulah kelembutan yang paling tinggi, nikmat. Sebab itu Nabi Ibrahim AS sebutkan, wa a'tazilukum wa ma tad'una min dunillahi wa ad'u rabbi asa alla akuna bidu'ai rabbi syaqiyah. Aku akan
i'tizal. Makna i'tizal, aku akan tinggalkan kamu, kaumku, bapaku dan kaumku, aku akan tinggal. Wa ma tad'una min dunillah, dan apa yang kamu serukan selain Allah, yakni syirik yang kamu buat. Wa ad'u rabbi, dan aku akan berdoa kepada Tuhanku. Aku akan mentauhidkannya dengan berdoa kepadanya. Asa alla akuna bi du'ai rabbi syaqiyya. Ha? Kenapa? Kerana moga-moga apa yang aku doa, aku seru, aku minta, aku rintih kepada Tuhanku, ianya tidak akan sesekali mendatangkan kekecewaan kepadaku. Ha? Asa apa? Wa a'tazilukum, apa dia dikatakan apa? Wa ma tad'una min dunillah, ai wa ajtanibukum, aku akan jauhi kamu dan apa yang kamu serukan selain Allah, yakni syirik yang kamu lakukan berupa penyembahan berhala, al-awthan wal asnam. Wa ad'u rabbi, aku akan berdoa kepada Tuhanku dengan mengikhlaskan ibadat kepadanya dan mentauhidkan dalam rububiyah dan uluhiyahnya. Asa alla akuna bi du'ai rabbi syaqiyya, ay asa alla ashqa bi du'ai rabbi walakin yujibu du'ai wa yu'tini ma as'alah. Moga-moga aku tidak akan kecewa, tak akan celaka dengan perbuatanku, iaitulah meminta doa kepada Tuhanku, kerana Tuhanku akan menyahut, akan memakbulkan doaku dan akan memberikan apa yang aku minta, tidak seperti Tuhan-Tuhan kamu. Itu dia punya, kalau kita tengok dia punya makna. Asa alla akuna bi du'ai rabbi syaqiyya, tak seperti Tuhan-Tuhan kamu. Itu satu bentuk apa, kita kata satu bentuk pelepasan, satu bentuk kita kata bara'ah, yang lembut, maknanya lembut tapi tegas. Kan? So kita kata Nabi Ibrahim alaihi salam adalah imam al-hunafa, imam ahli tauhid, imam hadhihi al-millah, imam bagi agama tauhid. Sebab itu dia adalah contoh teladan yang paling tinggi, yang patut kita ikuti, sebagaimana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga menjadikan Nabi Ibrahim sebagai imam. Walaupun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah sayyidu waladi Adam, penghulu bagi seluruh anak Adam termasuk Ibrahim, di bawah panji Nabi Muhammad, di bawah kita kata apa, kedudukannya di bawah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tetapi Allah tetap perintahkan Nabi Muhammad, Nabi kita, untuk mengikuti bapanya Ibrahim alaihi salam. Baik. Jadi apa yang disebutkan oleh Imam Ibn Qayyim di sini, wa qad istaghfara Ibrahimu alaihi salam kama wa'adahu fi ad'iyatihi. Baik. Nabi Ibrahim telah beristighfar kepada bapanya seperti mana yang dia janjikan dalam doanya. Falamma tabayyana lahu annahu aduwwullah. Baik. Setelah jelas kepada Nabi Ibrahim alaihi salam bahawasanya bapanya itu benar-benar telah ditetapkan sebagai musuh Allah, tabarra'a minhu, dia berlepas diri secara total. Kama qala ta'ala, sebagaimana dalam firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah At-Taubah ayat 114, wa ma kana istighfaru Ibrahim li abihi illa an maw'idatin wa'adaha iyyah falamma tabayyana lahu annahu aduwwun lillahi tabarra'a min inna Ibrahim la'awwahun halim. Tidaklah istighfar Ibrahim kepada bapanya itu melainkan hanya kerana mau'idah, yakni janji yang telah dijanjikan kepada bapanya. Falamma tabayyana lahu annahu aduwwun lillah, bila setelah jelas kepada Ibrahim bahawasanya bapanya Azar itu ialah musuh bagi Allah. Maknanya apa maksud aduwwun lillah? Maknanya tak terima dakwah tauhid, tetap mensyirikkan Allah. Kenapa Allah isytiharkan Azar sebagai musuhnya? Kerana dia tidak menerima dakwah tauhid. Kerana dia terus menerus di dalam kesyirikan. Dan kerana dia mengecam dan juga mengugut untuk merejam anaknya sendiri yang merupakan utusan Allah. Nampak? Jadi ada 3 sebab kenapa Allah isytiharkan Azar
bapa Nabi Ibrahim AS sebagai musuhnya. Kerana dia tak menerima dakwah tauhid. Ni siapa yang tak menerima dakwah tauhid, cukup untuk dia jadi musuh Allah. Tak menerima dakwah tauhid. Tak menerima dakwah Nabi Ibrahim. Dakwah Nabi Ibrahim dakwah apa? Dakwah tauhid. Dan mensyirikkan Allah. Yang kedua, mensyirikkan Allah. Berterusan dalam keadaan syirik. Termasuklah reda dengan kesyirikan, buat syirik. Tak berlepas diri daripada kesyirikan. Musuh Allah. Yang ketiga, kerana dia mengancam Khalilullah, kekasih Allah, Rasulnya, hambanya, yang paling afdal di atas muka bumi ketika itu, iaitulah Ibrahim AS. Dia mengancam, la arjumannak. Dia nak rejam Nabi Ibrahim. Jadi, tiga perkara ini menyebabkan Allah Subhanahu Wa Taala mengisytiharkan Azar, Abu Ibrahim, bapa kepada Ibrahim, musuh Allah. Sebab itu Allah kata, falamma tabayyana lahu annahu aduwwun lillah, bila jelas kepada Ibrahim bahwasanya Azar, yakni bapaknya itu adalah musuh bagi Allah, tabarra'a minhu. Maka Ibrahim berlepas diri. Tabarra'a minhu, berlepas diri daripadanya. Maknanya dia membenci bapaknya. Berlepas diri. Bermusuh. Bukan setakat bermusuh. Tetapi tak bermaksud menzalimi. Kan? Tak bermaksud menzalimi. Kita benci orang kafir, tak bermaksud kita boleh menzalimi mereka. Ini kena faham. Kebencian tidak melazimkan kezaliman. Setengah orang dia tak faham. Dia faham kebencian tu mesti akan melazimkan kezaliman. Kemudian dia pun buatlah tuduhan. Dia kata tengok ni, puak-puak ni, tengok ni, tak berkasih sayang dengan orang kafir. Tak menyeru kepada mereka mendakwa kita ni tak seru kepada toleransi agama. Mereka kata tak boleh pakai istilah al-wala' wal-bara' ni, ini istilah yang ekstrim. Istilah yang boleh bawa kepada keganasan. Salah. Tidak. Buktinya Nabi Ibrahim AS tunjukkan contoh kepada kita. Adakah Nabi Ibrahim menzalimi bapanya? Tak. Adakah Nabi Ibrahim melakukan keganasan kepada bapanya? Tak. Sebaliknya Nabi Ibrahim yang diperlakukan dengan keganasan. Sebab itu kita kena faham. Prinsip al-wala' wal-bara' itu tidak sama sekali membawa kepada kezaliman. Tidak membawa kepada pelanggaran. Bahkan ianya adalah perintah Allah. Maknanya kita membenci, kita menyintai seseorang kerana Allah. Membenci orang kafir kerana Allah. Tetapi dalam masa yang sama kita tidak menzalimi mereka. Dan berlepas dirinya kita kepada orang-orang musyrikin, orang-orang kafir, tidak menghalang untuk kita melakukan kebaikan kepada mereka. Maknanya kebaikan yang umum. Apa dia kebaikan yang paling utama yang perlu kita lakukan kepada orang kafir, orang musyrikin? Kita berdakwah kepada mereka, mengajak mereka kepada Islam. Menyeru mereka kepada Islam. Sebagaimana yang telah ditunjukkan oleh Nabi Ibrahim AS. Tidak apa? Kita kata tidak melazimkan keganasan. Tidak melazimkan kezaliman. Tidak seperti mana yang dilakukan oleh golongan-golongan yang ghulu, golongan-golongan yang tersesat daripada jalan yang lurus, seperti golongan yang terjebak dalam pemikiran khawarij, golongan yang melampaui batas, khawarij, seperti golongan khawarij dan ahlul bidah wal ahwa, yang kesemua mereka bersepakat di atas pedang untuk menumpahkan darah sama ada kaum muslimin ataupun darah mereka yang diharamkan oleh Allah SWT di kalangan ahli zimmah dan juga al-mu'ahadah, mereka yang ada perjanjian. Sebab itu kita kata kita kena faham. Baik, ada pun percubaan musuh-musuh Islam untuk mengaitkan akidah al-wala' wal-bara' dengan keganasan, dengan tindakan terorisme dan sebagainya, maka itu tidak boleh diterima sama sekali. Baik, dan wajib ke atas umat Islam untuk menjelaskan
Maknanya Islam ini walaupun kita ada kebencian terhadap orang-orang kafir, tapi tidak menghalalkan kita untuk menyerang mereka, tidak menghalalkan kita untuk melakukan keganasan seperti mana yang dilakukan oleh orang-orang yang terkeliru ataupun orang-orang yang mempunyai syubhat dan juga syahwat di dalam hatinya. Mereka yang melakukan pengeboman di tempat-tempat yang dilarang, tempat-tempat awam, hatta tempat-tempat yang ada maksiat sekalipun kita tak boleh untuk melakukan kita kata mengubah kemungkaran dengan kemungkaran. Tak boleh. Tak boleh mengubah kemungkaran dengan kemungkaran. Maknanya kita kata dalam Islam ada konsep amal ma'ruf dan nahi munkar yang perlu difahami. Tak boleh kemungkaran dibantah dengan kemungkaran. Itu perlu kita kata difahami. Baik. Sebab itu Allah Subhanahu Wa Taala kata falamma tabayyana lahu annahu aduwwun lillah tabarra'a minhu. Maka berlepas dirilah Nabi Ibrahim alaihi salam daripada bapanya itu kerana Allah Subhanahu Wa Taala telah mengisytiharkan Azar bapa Ibrahim sebagai apa? Sebagai musuhnya, sebagai musuh Allah. Maka wajib kepada kita kata bila Allah Ta'ala telah mengisytiharkan satu individu sebagai musuhnya, maka kita sebagai hamba Allah wajib mentaati, wajib tunduk dan patuh, juga sama mengisytiharkan dan berlepas diri daripada musuh yang telah diisytiharkan sebagai musuh oleh Allah. Sebab itu Allah kata inna Ibrahim la'awwahun halim. Sesungguhnya Nabi Ibrahim itu la'awwahun, lembut hatinya, halimun, lagilah penyantun, iaitulah penyabar. Maknanya dari sudut ini kalau kita tengok balik, ialah tak boleh melainkan melakukan perkara tersebut tak mungkin boleh dilakukan melainkan orang yang mempunyai kelembutan hati, kita kata ketetapan hati dan juga kesantunan dan kesabaran. Baik. Wa qala al-Bukhari, kemudian Imam Ibnu Katsir bawakan riwayat Imam Al-Bukhari. Baik, haddatsana Ismail bin Abdullah haddatsani akhi Abdul Humaid an ibn Abi Dhi'b an Sa'id al-Maqburi an Abi Hurairah an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala yalqa إبراهيم أباه آزر يوم القيامة وعلى وجه آزر قطرة وغبرة فيقول له إبراهيم ألم أقل لك لا تعصني فيقول له أبوه فاليوم لا أعصيك فيقول إبراهيم يا رب إنك وعدتني ألا تخزني يوم يبعثون وأي خزي أخزى من أبي الأبعد فيقول الله إني حرمت الجنة على الكافرين ثم يقال يا إبراهيم ما تحت رجليك فينظر فإذا هو بذيخ ملتتخ فيؤخذ بقوائمه فيلقى في النار. هكذا رواه في قصة إبراهيم منفردا. Baik. Imam Al-Bukhari rahimahullah meriwayatkan dengan sanadnya dari Abi Hurairah radhiyallahu an dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Ibrahim bertemu dengan bapanya Azar pada hari kiamat. So riwayat ni dia membantah orang yang kata Azar tu bukan bapa Nabi Ibrahim. Ni jelas. Yalqa Ibrahimu abahu Azara. Jelas. Kerana di sana ada golongan yang mereka ni terlampau fanatik dengan keturunan, mereka tak mau nak kaitkan bapa Nabi Ibrahim dengan kekufuran dan kesyirikan. Ni kita kata terlampau fanatik dengan keturunan. Inilah juga yang berlaku pada golongan-golongan Syiah dan juga golongan-golongan Ghulatus Sufiyah. Mereka tak mau nak kata bapa Nabi Ibrahim ke bapa saudara Nabi pun mereka tak mau kata kafir. Punya apa? Kononnya punya nak mengagungkan Nabi sampai kebenaran tu dinafikan. Ayat-ayat Al-Quran yang jelas ditolak. Hadis-hadis yang sahih dikatakan tak sahih. Subhanallah. Sebab itu di sini jelas yalqa Ibrahimu abahu Azara yaumal qiyamah. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Ibrahim bertemu dengan bapanya abahu Azara, Azar yang disebutkan namanya dalam Quran. Yaumal qiyamah,
pada hari kiamat. Wa ala wajhi azara qataratun wa ghabarah, dan pada wajah azar itu adanya qatarah wa ghabarah, yakni debu yang menunjukkan kehinaan, yang menunjukkan kita katakan keadaan yang sangat hina. Qatarah wa ghabarah ni debu dan apa kita kata wajah yang kotor, debu yang dan ghabarah yang berdebu, berhabuk. Fayaqulu lahu Ibrahim, maka Nabi Ibrahim berkata kepada bapanya Azar, alam aqul laka la ta'sini, bukankah dulu di dunia dulu aku dah kata dekat kau jangan kau bermaksiat kepadaku, jangan kau tak ikut aku. Fattabi'ni, aku dah kata ikut. Maksud di sini tafsir kepada ayat dalam Quran yang kita bacakan sebelum ni, inni qad ja'ani minal ilmi ma lam ya'tika fattabi'ni. Apa maksud fattabi'ni? Ai ati'ni, ai min at-ta'ah. Lawan dia asa, min al-isyan. Siapa yang tak taat dia bermaksiat. Sebab tu Nabi Ibrahim kata dekat bapa dia, bukankah aku dah kata dekat dunia dulu kepadamu wahai bapaku, la ta'sini. Subhanallah. Ini cuba kita tengok uslub yang berbeza dalam Quran. Cuba tengok uslub dalam Quran. Uslub di dalam Quran, Nabi Ibrahim kata macam mana? Ya abati lima ta'budu, ya abati la ta'budi syaitan, ya abati inni qad ja'ani minal ilmi ma lam ya'tika fattabi'ni ahdika siratan sawiyya. Ya abati. Tengok dalam Quran uslubnya sangat lembut. Tetapi dalam hadis, ketika Nabi Ibrahim bertemu dengan bapaknya Azar di hari kiamat, hilang uslub tu. Subhanallah. Cuba tengok dalam hadis ni, cuba kita tengok dalam lafaz hadis ni. Ada tak ya abati? Tak ada. Alam aqul laka, bukankah aku dah katakan kepadamu wahai bapaku. Kita tambah bapa tu, kita tambah, tapi uslub dalam hadis keras. Apa maknanya? Maknanya hujah telah tertegak dan telah terputus hubungan disebabkan syirik, maka terputus hubungan di akhirat, tidak ada lagi. Alam aqul laka la ta'sini, bukankah aku dah kata dekat engkau jangan kamu bermaksiat kepadaku, jangan kamu tak ikut aku. Nampak? Tak ada ya abati kan? Tak ada. Beza kan? Beza dengan ayat Quran. Ya abati lima ta'budu ma la yasma' wa la yubsiru wa la yughni anka syai'. Ya abati la ta'budu syaitan. Ya abati inni qad ja'ani minal ilmi ma lam ya'tika. Ya abati. Ya abati kan? Menunjukkan di dunia. So di dunia maknanya, sebab itu Allah Ta'ala sebut dalam surah Luqman, kalau kedua ibu bapa kita memaksa kita untuk melakukan syirik di dunia, syirik kepada Allah yang tidak diturunkan hujah untuk kamu dalam surah dalam surah Luqman ayat 15, wa in jahadaka ala an tusyrika bima laysa laka bihi ilmun fala tuti'huma wa sahibuhuma fid dunya ma'rufa wattabi' sabila man anaba ilayya thumma ilayya marji'ukum fa unabbi'ukum bima kuntum ta'malun. So, jika mereka berdua, yakni ibu bapa kamu, mendesakmu, memaksamu supaya engkau mensyirikkan aku dengan sesuatu yang engkau tidak mengetahui adanya hujah ataupun adanya ilmu, yakni kalau kedua ibu bapa kamu memaksa kamu, mendesak kamu supaya mensyirikkan Allah, fala tuti'huma, jangan kamu taati kedua mereka, wasahibhuma fid dunya ma'rufa, dan bersahabatlah, bergaullah dengan kedua mereka di dunia dengan baik. Cuba tengok di dunia. Hak seorang ibu bapa itu di dunia kekal. Maknanya hak apa? Untuk kita hormati, untuk kita
kita kata bersahabat, mentaati apa perkara yang bukan maksiat. Wasahibhuma fid dunya ma'ruf. Ini kaedah. Tetapi bila di akhirat terputus. Kalau ibu dengan ayah seseorang itu kafir ataupun mensyirikkan Allah, mati dalam keadaan kesyirikan, wal'iyadzubillah, mati dalam keadaan kafir, wal'iyadzubillah, maka terputus hubungan. Sama juga sebaliknya, kalau mak dengan ayah beriman, anak kufur, terputus di akhirat. Maksudnya di akhirat hubungan tu terputus total. Tak bersambung dah, terputus. Di dunia ni masih lagi ada hak yang perlu dilaksanakan. Sama macam Nabi Nuh alaihi salam ketika minta Allah Taala ampunkan anak dia yang kafir. Allah Taala tak izinkan. Sebab apa? Anak dia dah mati. Mati dalam keadaan kufur. So tak boleh. Putus. Jadi kita kena faham. Kita kena faham. Kalau maksudnya apa yang memutuskan hubungan seorang anak dengan ayah ataupun seorang bapa dengan anaknya, tauhid. Yang ini memutuskan hubungan sebahagiannya di dunia, iaitulah dia tidak berhak untuk menyayangi atas dasar iman, tetapi dia masih boleh menyayanginya atas dasar hubungan silah ataupun hubungan kita kata sebagai bapanya. Sebab itu Allah Ta'ala perintahkan di dunia, wasahibhuma fid dunya ma'rufa. Maknanya kalau seorang anak yang ada kedua ibu bapanya tidak beriman, kedua ibu bapanya kafir, maka dia wajib untuk bergaul baik. Wasahibhuma ma'rufa. Maknanya dia bergaul dengan ma'ruf, dia bergaul dengan baik, dia tak boleh zalim, dia tak boleh menafikan hak ibu bapanya dari sudut apa? Albir, kebajikan, kebaktian. Sebab Allah perintah wasahibhuma fid dunya ma'rufa. Wala tuti'huma, jangan ikut mereka dalam kesyirikan mereka. Jangan taat mereka pada perkara yang mereka perintahkan pada maksiat. Tu je. Ini kaedah penting di dunia. Tetapi di akhirat tak ada. Di akhirat putus terus. Sebab itu Nabi Ibrahim AS di akhirat bila bertemu dengan bapaknya, tak ada sebut dalam hadis, Nabi tak sebut dah ya abati tu. Uslub yang lemah lembut tu dah hilang. Nabi Ibrahim terus tanya dia, alam aqul laka la ta'sini. Bukankah aku dah kata kat kau? Bukankah aku dah tegakkan hujah kepadamu? Tak ada sebut ya abati. Uslub yang lemah lembut tu hilang. Tak ada. Sebab apa? Sebab di akhirat nanti putusnya hubungan kita dengan orang-orang musyrikin ini bersifat pemutusan yang total. Tak ada dah. Tak ada hubungan dah. Fayaqulu lahu abuh falyawma la a'sik. Berkatalah kepadanya bapanya. Azar pun kata waktu tu kat Nabi Ibrahim, falyawma la a'sik. Hari ni aku dah takkan bermaksiat kepadamu. Aku akan ikutmu hari ni. Fayaqulu Ibrahim. Lalu Ibrahim berkata, ya Rabb, innaka wa'adtani alla tukhzini yawma yub'atsun. Sesungguhnya engkau telah berjanji kepadaku, wahai Tuhanku, engkau tidak akan menghinakan aku pada hari aku dibangkitkan, pada hari kebangkitan, yakni hari ini, hari kiamat. Wa ayyu khizyin akhza min abil abad. Apakah kehinaan yang paling hina berbanding bapaku yang sangat jauh dengan aku, bapaku yang syirik kepada Allah. Tengok, Nabi Ibrahim berlepas diri. Nabi Ibrahim tak kata, wahai bapa, wahai Tuhanku, bapa aku sekarang kat depan aku ni, tolonglah ampunkan dia. Tak ada. Tak ada syafaat. Allah Ta'ala kata apa? Fayaqulullah, Allah kata apa? Inni haramtul jannata 'alal kafirin. Sesungguhnya aku mengharamkan syurga bagi orang kafir. So bapa kamu, wahai Ibrahim, diharamkan daripada syurga. Berat. Berat. Sebab itu kita jangan ingat benda ringan berkenaan dengan, kita kata, urusan berkenaan dengan tauhid, syirik. Bukan benda yang ringan.
bukan benda yang mudah. Natijahnya adalah pemutusan. Natijahnya adalah al-bara'ah, kebencian yang akan berterusan. Kemurkaan Allah Subhanahu wa taala yang paling dahsyat dan juga diharamkan daripada syurga. Na'udzubillahi min dzalik. Thumma yuqal, kemudian dikatakan, ya Ibrahim, ma tahta rijlaik. Baik, ini janji Allah kepada Ibrahim bahawasanya Allah takkan menghinakan Nabi Ibrahim pada hari dia dibangkitkan. Apa maknanya? Kemudian dikatakan kepada Nabi Ibrahim, wahai Ibrahim, ma tahta rijlaik, apa yang berada di bawah kedua kakimu. Fayanzuru fa idza huwa bizihin multatikhin. Maka Nabi Ibrahim pun melihat di bawah kakinya dan ada didatangkan kepada Nabi Ibrahim dengan bizihin multatikhin, maknanya iaitulah bangkai anjing ataupun bizihin ni di sini kalau kita tengok merujuk kepada apa? Dia macam binatang, bukan anjing. Dia sama ada dia anjing yang ataupun macam serigala, ataupun anjing hutan, ataupun anjing yang kurus. Multatikhin yakni yang telah disembelih, yang telah iltitah. Di sini, kat sini kalau kita tengok yang inilah berlumuran darah, bizikhin multatikhin, yang telah, maknanya bapa Nabi Ibrahim itu diubahkan di hadapan Nabi Ibrahim menjadi seekor binatang yang berbulu, yang kurus, dan sebahagian riwayat disebutkan dengan kurus, fizikal binatang tersebut yang berlemuran darah, yang ni macam akan disembelih. Fayu'khadhu biqawaimihi fayulqa finnar, baku diambil keempat-empat pasang kaki dan tangan binatang tersebut, lalu dicampakkan ke dalam neraka di hadapan Nabi Ibrahim AS. Hakadha rawahu fi qissati Ibrahim. Demikianlah yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari mengenai kisah Nabi Ibrahim AS secara bersendirian. Baik, jadi ini riwayat yang aziz, riwayat yang azim, riwayat yang menunjukkan kepada kita bagaimana hakikat urusan berkenaan dengan tauhid dan syirik ini bukanlah perkara yang remeh, bukanlah perkara yang mudah. Seorang anak tidak boleh memberi syafaat kepada bapanya yang telah kufur, kepada bapanya yang telah syirik. Bukan ringan. Jangan kita ingat senang-senang nak dapat syafaat. Kalau Ibrahim pun tak boleh bagi syafaat kepada bapanya yang kafir, kita siapa? Siapa kita? Kalau Nabi Ibrahim AS yang merupakan Khalilullah, Khalilur Rahman, kekasih Allah, yang telah mencapai kemuncak ketinggian kecintaan yang Allah isytiharkan kepadanya, pun tak boleh bagi syafaat kepada bapaknya sendiri. Cuba kita bayangkan. Tiba-tiba kita, senang-senang hati kita kata, tak apa, buatlah apa pun, nanti aku bagi syafaat. Orang zaman sekarang, kena cium tangan Tok Guru tu. Dia Habib, dia keturunan Nabi. Ni akan bagi syafaat dekat kita dekat akhirat nanti. Dia ingat senang. Dia ingat semudah dia macam dia goreng, dia cakap. Dia ingat mudah. Sedangkan Nabi Ibrahim pun tak boleh bagi syafaat kat bapak dia. Kalaulah orang yang paling berhak sekali untuk bagi syafaat, tentu Nabi Ibrahim. Tapi tak boleh bagi syafaat dekat bapak dia sendiri. Hatta Nabi Muhammad SAW tak boleh bagi syafaat melainkan dengan izin Allah. Bapa saudara Nabi, Abu Talib, tak dapat syafaat untuk keluar daripada neraka, tapi hanya diringankan. Itu kelebihan Nabi kita, tapi diringankan azab, tapi tak keluar daripada neraka.
Yang azab bagi Abi Talib itu digambarkan di dalam hadis, ringannya hanyalah apa? Dipakaikan terompah daripada neraka, kemudian menggelegak otaknya. Itu paling ringan. Na'udzubillah min zalik. Jangan kita ingat mudah. Kalau Nabi Ibrahim yang kekasih Allah pun tak boleh bagi syafaat dekat bapa dia sendiri, siapa keturunan yang duk bangga dengan keturunan Nabi sekarang? Siapa? Mereka siapa? Tak ada nilai pun. Tak berguna pun di sisi Allah keturunan mereka tu. Tak ada. Sebab itu Nabi SAW bersabda, "Man batta'a bihi amaluhu lam yusri' bihi nasabuh." Siapa yang amalannya melambatkan dia untuk masuk ke dalam syurga, lam yusri' bihi nasabuh, tidak akan mencepatkan dirinya dengan nasab keturunannya. Maknanya nasab keturunannya tak boleh menyegerakan, tak boleh mempercepatkan dia untuk masuk ke dalam syurga. Tak boleh. Nah, ini sikit-sikit, ni tengok keturunan Nabi, tengok dia ni keturunan Nabi. Dia apa? Ya, dia keturunan Nabi, tapi adakah itu jaminan untuk dia selamat daripada azab? Adakah itu jaminan untuk dia boleh bagi syafaat dekat semua orang bila dia keturunan Nabi? Tidak. Tidak sedemikian. Agama kita bukan macam tu. Agama kita dibina di atas tauhid. Nasab agama kita ni bukan pada keturunan mana-mana. Nasab agama kita ni kepada apa? Dinisbahkan kepada ilah, yakni tauhid. Kepada Allah. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Agama kita ini tidak dinisbahkan kepada mana-mana individu. Agama kita ni agama Allah. Keputusan, hukum mutlak miliknya. Tidak ada perkongsian, tidak ada syuraka, tidak ada mana-mana sekutu yang boleh sebanding dengan Allah, ataupun yang boleh mengganggu gugat urusan dan ketetapan Allah, ataupun yang boleh mempengaruhi keputusan dan hukum Allah. Tidak ada mana-mana, walaupun orang itu adalah hamba-Nya. Sebab itu orang musyrikin, mereka syirik dalam masalah ni berlaku sebab mereka beranggapan orang-orang soleh, orang-orang yang baik ini, mereka ada boleh masuk campur dalam urusan nak bagi syafaat ni. Ini masalah. Sebab mereka telah mengkiaskan syafaat yang berlaku di dunia dengan syafaat di akhirat. Maksudnya mereka mengkiaskan seakan-akan Tuhan ni macam kawan mereka. Boleh kita kata deal macam tu je. Boleh deal macam tu je, sembang-sembang. Okey, suruh duit sikit, okey, lepas. Tak ada, bukan macam tu. Allah Subhanahu wa ta'ala, dia Tuhan yang esa. Keesaannya dalam apa? Keputusannya. Dalam apa yang dia tetapkan. Dalam pentadbirannya. Tidak ada sebarang apa pun di kalangan makhluknya yang boleh masuk campur. Hatta Nabi-Nabi pun tak boleh. Yang ni kita kena faham. Ni orang kita ni masih lagi tak faham ni. Duk minta syafaat dekat Nabi. Mana boleh minta syafaat dekat Nabi? Minta syafaat dekat Allah. Qul lillahi syafa'atu jami'a. Qul lillahi syafa'atu jami'a. Qul lillahi syafa'atu jami'a. Katakanlah syafaat itu milik Allah. Semuanya. Allah Ta'ala berikan Nabi SAW syafaat. Maknanya, syafaat yang Nabi akan bagi di akhirat kelak hanya kepada ahli tauhid. Sebab apa ahli tauhid saja yang berhak untuk dapat syafaat? Sebab mereka mentauhidkan Allah. Sebab Allah redha kepada mereka. Adapun orang yang kafir, Allah kata fa inni haramtul jannata 'alal kafirin. Bila Allah kata aku haramkan syurga daripada orang kafir, Nabi Ibrahim boleh ke bawa keluar ayah dia suka-suka hati? Tak boleh. Tak boleh. Kan? Jadi kalau Nabi Ibrahim tak boleh, fikirlah kita ni boleh ke? Tok guru kita boleh ke? Lagilah tak boleh. Tok guru kau tu siapa?
Tok Habib yang kau sayang, kau duk puja-puja tu boleh ke? Tak boleh lah. Dah Nabi Ibrahim pun tak boleh. Syarat dia mesti izin dan redha Allah. Masalahnya dah buat syirik, macam mana nak dapat redha Allah? Macam mana nak dapat izin Allah kalau dah buat syirik? Dah jatuh dalam kekufuran. Na'udzubillah min dzalik. Duk minta kepada selain Allah. Ini masalah. Baik. Kemudian Imam Ibn Kathir rahimahullah bawakan riwayat, bawakan firman Allah Subhanahu wa taala, wa idh qala Ibrahim li abihi azara atattakhidhu asnaman alihatan inni araka wa qaumaka fi dhalalin mubin. Wa idh qala Ibrahim li abihi azara atattakhidhu asnaman alihatan inni araka wa qaumaka fi dhalalin mubin. Dan ingatlah ketika Ibrahim berkata kepada bapanya Azar, ni di dunia kan, atattakhidhu asnaman alihah, adakah kau mengambil berhala-berhala itu sebagai tuhan-tuhan, sebagai penyampai-penyampai ibadat, sebagai sembahan-sembahan yang dialihkan peribadatan kepada mereka. Inni araka wa qaumaka fi dhalalin mubin, sesungguhnya aku melihat engkau, ini bapakku, wa qaumaka, dan kaummu, fi dhalalin mubin, dalam kesesatan yang nyata. Kan? Nabi Ibrahim cakap terus terang, benda yang sesat, sesat. Tak ada nak berlapik lagi, sesat, sesat. Hadha yadullu ala anna isma Abi Ibrahim Azar. Imam Ibn Kathir kata, ini menunjukkan kepada kita bahawasanya nama bapa Ibrahim itu Azar. Wa jumhur ahli nasab minhum Ibn Abbas ala in anna ismi abihi Tarah. Wa ahlul kitab yaqulun Tarah bil kha' al mujamah faqila innahu luqiba bi sanamin kana ya'buduhu ismuhu Azara. Baik. Ni kita dah bincang sebelum ni kan. Tapi tak apa. Ni sini dalilnya. Sebelum ni kita dah bincang dalam nasab. Baik. Jumhur ahli nasab mengatakan, di kalangan mereka Ibn Abbas mengatakan nama asal bapa Nabi Ibrahim ni Tarah ataupun Tarah seperti mana yang ditakrirkan oleh ahlul kitab. Dikatakan ianya dilaqabkan dengan sanam, yakni berhala yang disembahnya yang bernama Azar. Maknanya asal nama Azar itu adalah nama berhala. Nama asal nama bapa Nabi Ibrahim Tarah ataupun Tarah. Kemudian lekat nama berhala yang dia duk pahat, berhala yang dia duk buat tu, Azar, dekat dengan dia. Itu kita kata asalnya. Baik. Wa qala Ibn Jarir was-sawabu anna ismahu Azar wa la'alla lahu isman alaman aw ahaduhuma laqabun wal akhar alam. So ini yang ditafsirkan oleh Imam Ibn Kathir rahimahullah. Maknanya kalau kita tengok Ibn Jarir At-Tabari ditarjihkan, dia kata yang benarnya namanya Azar lah, sebab Quran kata Azar kan. Tetapi kata Imam Ibn Kathir, kata Imam Ibn Jarir At-Tabari, mungkin juga boleh jadi Azar itu ada dua nama. Salah satunya laqab, salah satunya gelaran, ataupun salah satunya lagi nama yang diketahui. Dan ini adalah apa yang muhtamal. Kita kata kemungkinan yang boleh jadi. Wallahu a'lam. Baik. Kemudian Imam Ibn Kathir rahimahullah menyebutkan berkenaan dengan perdebatan Nabi Ibrahim AS dengan seorang raja. Iaitulah disebutkan Namrud ataupun Namrud, yang merupakan raja yang musyrik, raja yang kafir, yang menyembah bintang, yang beriktikad akan ta'thir, yakni bintang-bintang, dan menyembah berhala, dalam surah Al-An'am ayat 75 hingga 83. Baik. Wa hadzal maqamu maqamu munazaratin liqaumih. Sebab baik, kalau kita tengok ayat ni, ramai orang yang tak faham ayat ni, yang salah faham. Al-An'am ayat 75 dengan 83 ni, kita kena faham semua ayat ni daripada 75 sampailah 83. Siap, konteks ayat ini adalah maqam al-munazarah, perdebatan. Jadi selalunya syubhat akan datang
dari golongan-golongan yang tak faham ayat ni ataupun yang menyelewengkan ayat ni. Dulu ana pernah dengar seorang sahabat ana cerita tentang seorang tak salah pensyarah di sebuah universiti yang berfahaman Syiah. Dia cuba untuk mengelirukan dengan dikatakan ayat ini menunjukkan bahawasanya Nabi Ibrahim itu ragu-ragu dahulu, syak dahulu. Ini pun sebenarnya banyak juga yang disalahfahami. Mereka kata Nabi Ibrahim syak, Nabi Ibrahim mencari Tuhan. Jadi ini bagi ini seronoklah golongan ahlul kalam. Mereka kata awwaluddin asyak. Ataupun an-nazar, an-nazar dulu maksudnya syak lah. Perkara pertama yang wajib dilakukan oleh seorang hamba ialah dia kena meneliti. Untuk cari Tuhan tu dia kena meneliti dulu. An-nazar, dia kena kaji dulu, dia kena syak dulu. Ada yang kata syak dulu. Jadi kemudian mereka kata Nabi Ibrahim syak dulu. Salah sangat. Ayat ni bukan menunjukkan Nabi Ibrahim syak. Baca ayat ni, sebab itu kita kata akan sesat bila kita baca ayat ni dengan nada terjemahan. Sesat terus. Confirm sesat kata. Apatah lagi kalau terjemahan harfiah lagilah sesat. Sebab tu kena harfiah, terjemahan harfiah kena diikuti dengan diikuti dengan tafsir. Tak boleh harfiah semata-mata kalau tak sesat. Sebab tu bila anda tanya balik sahabat yang dicerita pensyarah yang sesat tu, Syiah lah dia bawakan dalil ni, dia kata ini menunjukkan Nabi Ibrahim ragu-ragu dan mencari Tuhan. Mencari Tuhan. So jahat. So ahlul kalam suka lah, sebab dia akan membenarkan apa yang mereka pegang. Mereka kata awal agama adalah an-nazar. Lihat dulu, kena tengok, kaji dulu baru boleh bertemu dengan Tuhan. Kena kaji bintang. Ni dalil dia berkata. Ni dalil. Bukan. Salah. Ayat ni ayat apa? Maqam munazaratin liqaumih. Munazarati Ibrahim liqaumih. Perdebatan Nabi Ibrahim dengan kaumnya. Satu kata Imam Ibn Kathir, wa bayanu lahum anna hadhihi al-ajram al-musyahadah min al-kawakib an-nirah atau nayrah la tasluhu lil uluhiyah. Dan penjelasan daripada Ibrahim AS kepada mereka, kepada kaumnya yang menyembah jirim-jirim yang disaksikan di langit, iaitu bintang-bintang dan planet-planet yang bercahaya yang mereka sembah, itu tidak berhak untuk disembah. Ini konten ayat ni. Satu perdebatan Ibrahim terhadap kaumnya. Anda cakap tadi Namrud tak. Ni Ibrahim berdebat dengan kaumnya. Ini pemuka-pemuka. Jadi Nabi Ibrahim AS berdebat. Bukannya Nabi Ibrahim syak. Dia pergi terjemah tu memanglah. Terjemah dengan harfi. Baca terjemahan memang sesat. Confirm sesat. Sebab tu kena tengok tafsir daripada salaf. Tafsir ulama' muktabar. Kan? Jadi Nabi Ibrahim nak jelaskan kepada mereka bahawasanya jirim-jirim yang mereka saksikan di langit itu, iaitulah bintang-bintang, planet-planet yang mereka sembah itu sebenarnya la tasluhu lil uluhiyah. Tidak berhak untuk disifatkan dengan sifat uluhiyah. Tidak berhak untuk diabdikan diri mereka kepadanya. Tidak berhak untuk disembah. Wala an tu'badu ma'allahi azza wa jalla, dan tidak berhak pun untuk disembah bersama dengan Allah. Tak boleh jadi sekutu Allah pun, kerana dia makhluk. Li'annaha makhluqatun marbubatun masnu'atun mudabbaratun musakhkharatun. Kerana apa? Kerana bintang-bintang di langit, planet-planet yang kamu lihat tu makhluk, dicipta oleh Allah, marbubatun, disusun oleh Allah Subhanahu wa taala. Sistemnya diperintahkan oleh Allah, masnu'atun, dicipta dan dibuat oleh Allah, mudabbaratun, disusun, diurus tadbir oleh Allah Subhanahu wa taala, musakhkharatun, dia bukannya Tuhan. Tatlu'u taratan, kadang-kadang dia muncul, kadang-kadang dia terbit, wa ta'fulu ukhra, dan kadang-kadang akan hilang yang lainnya. Fataghibu an hadzal alam, akan hilang, kadang-kadang akan hilang daripada pandangan. War-Rabbu ta'ala la yaghibu anhu syai', sedangkan Tuhan Ta'ala, dia tidak ada sesuatu pun yang gaib daripadanya.
Tidak ada sesuatu pun kita kata yang tersembunyi daripadanya. Wala takhfa alaihi khafiyah. Tidak ada yang tersembunyi daripadanya. Bal huwa daimul baqi bila zawal. Bahkan Allah Ta'ala daimul baqi bila zawal. Sentiasa wujud, kekal dan tidak akan hilang. La ilaha illahu wala rabba siwah. Tidak ada ilah yang berhak disembah melainkan dia, dan tidak ada Rabb selainnya. Sedangkan bintang dan langit itu hilang, akan pergi, akan timbul, akan muncul semula. Allah Subhanahu wa taala bukan macam tu. Laisa kamitslihi syai' wa huwa as-sami'ul basir. Fabayyana lahum awwalan adama salahiyatil kawakibi lidzalik. Maka Nabi Ibrahim menjelaskan kepada mereka pertama sekali akan ketidaklayakkan bintang-bintang itu untuk disifatkan dengan rububiyah, sifat dengan sifat uluhiyah, tidak layak untuk disembah. Lidzalika qila huwa az-zuhrah. Dikatakan zuhrah. Thumma taraqqa minha ila al-qamar alladhi huwa adwa'a minha wa abha min husniha. Dikatakan yang pertama sekali yang Nabi Ibrahim sebutkan planet Zuhrah yang mereka sembah. Kemudian naik sedikit kepada bulan yang juga lebih cerah cahayanya dan kecantikannya. Kemudian pergi kepada matahari yang merupakan jirim yang paling besar sekali yang disaksikan oleh seluruh manusia, diya'an wa sana'an wa baha'an, dari sudut kecerahan cahayanya, kejelasannya. Fabayyana annaha musakharatun muqaddaratun marubah. Maka Nabi Ibrahim menjelaskan bahawasanya hal tersebut adalah makhluk yang dicipta oleh Allah, yang ditetapkan. Maknanya kita kata apa, ada dia punya apa, ketetapannya yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Marbubatun, dia adalah makhluk yang dicipta oleh Allah. Kama qala ta'ala min ayatihi al-lailu wan-naharu wasyamsu wal-qamar la tasjudu lisyamsi wala lil-qamari wasjudu lillahi alladhi khalaqahunna in kuntum iyyahu ta'budun. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, dan termasuk tanda-tanda kekuasaannya, tanda-tanda penciptaannya, tanda-tanda kekuasaannya Allah jadikan malam dan siang. Wasyamsu wal-qamar, matahari dan bulan. La tasjudu lisyams, ay la ta'budu lisyams. Jangan kamu sujud kepada matahari, jangan kamu sembah matahari. Wala lil qamari, tidak juga bulan. Wasjudu lillah, sujudlah kepada Allah, beribadatlah kepada Allah, sembahlah Allah, tauhidkanlah Allah. Alladhi khalaqahunna, yang telah menciptakan malam, siang, matahari, bulan, bintang-bintang dan seluruh makhluknya. In kuntum iyyahu ta'budun, kalau kamu benar-benar nak sembah dia, kalau kamu benar-benar menyembahnya. Walihadza qala, sebab itulah Nabi Ibrahim katakan falamma ra'a asy-syamsa bazighah, bila Nabi Ibrahim melihat matahari itu bazighatan ay tali'atan, yakni terbit. Qala hadza rabbi hadza akbar, ini Tuhanku, ini lebih besar. Falamma afalat qala ya qaumi inni bari'u mimma tusyrikun, bila matahari itu hilang, bila matahari itu tenggelam, qala ya qaum, wahai kaumku, inni bari'um mimma tusyriku, sungguhnya aku berlepas diri daripada apa yang kamu syirikkan. Matahari ni dia terbit dan dia tenggelam, macam mana dia boleh jadi Tuhan? Dia terbit dan tenggelam, dia muncul dan pergi, macam mana dia boleh jadi Tuhan? Macam mana boleh kamu syirikkan Allah dengan matahari yang merupakan makhluk Tuhan, yang merupakan tanda-tanda keesaan Tuhan? Matahari itu sendiri makhluk. Matahari itu sendiri tunduk dan sujud kepada Allah, yang mengikut sistem pentadbiran Allah Subhanahu wa taala, yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan matahari untuk terbit daripada arah timur dan tenggelam daripada arah barat. Itulah sistem yang Allah Taala tetapkan untuk matahari sebagai makhluk. Makhluk yang diperintah, makhluk yang tunduk kepada perintah Allah. Dan pada kiamat nanti Allah perintahkan matahari untuk terbit daripada sebaliknya, daripada arah barat. Menunjukkan matahari still makhluk, matahari itu tunduk dan patuh kepada perintah Allah. Sebab itu dalam riwayat Imam Al-Bukhari, macam mana Nabi SAW bagi tahu bahawasanya matahari ni sujud kepada Allah di bawah arasy. Matahari ni sujud dekat Allah. Dia makhluk. Makhluk.
Sebab itu Nabi Ibrahim berhujah dengan apa? Hilangnya matahari. Berhujah dengan sifat kemakhlukan bagi matahari tersebut. Falamma afalat qala ya qaumi inni bari'un mimma tusyrikun. Inni wajjahtu wajhiya lilladzi fatara as-samawati wal arda hanifa wa ma ana minal musyrikin. Sungguhnya aku menghadapkan wajahku kepada yang mencipta langit dan bumi dan aku lurus secara lurus, yakni tidak condong sedikit pun kepada kesyirikan. Wa ma ana minal musyrikin, aku tidak termasuk di kalangan orang-orang yang mensyirikkan Allah. Sebab tu dalam ayat di 80 Allah kata wa hajjahu qaumuhu. So menunjukkan ayat ni perdebatan. Kan? Wa qala atuhajjunni fillahi wa qad hadani wa la akhafu ma tusyrikuna bihi illa an yasha'a rabbi syai'a. Sebab itu Nabi Ibrahim berhujah. Maknanya lastu ubali fi hadhihi al-aliha allati ta'buduha min dunillah. Aku tak peduli dengan berhala-berhala, dengan bintang-bintang, dengan planet-planet bintang-bintang yang kamu sembah selain Allah. Aku tak peduli. Fa innaha la tanfa'u syai'an. Kenapa? Dia tak bagi manfaat sikit pun. La tasma', dia tak mendengar, wala ta'qil, dia tak berakal, bal hiya marbubatun musakharatun kal kawakibi wa nahwiha. Bahkan dia adalah makhluk Allah yang tunduk dan patuh pada perintah Allah. Dia tak pernah pun dengar kamu apa yang kamu doa tu. Dia tak pernah dengar pun apa yang kamu rintihkan. Dia tak pernah nak akan memberikan apa yang kamu minta. Dia takkan bagi manfaat, takkan bagi mudarat. Kerana dia makhluk Allah, dia mengikuti perintah Allah yang menciptanya. Aw masnu'atun manhutatun manjur. Sama juga macam berhala-berhala yang kamu sembah. Aku tak peduli. Lastu ubali fi hadhihi al-alihati allati ta'buduha min dunillah. Itu maksud qala atuhajjunani fillahi wa qad hadani wa la akhafu ma tusyrikuna bihi illa yasha rabbi syai'a. Aku tak takut. Aku tak peduli dengan apa yang kamu sembah. Maknanya kat sini kalau kita tengok balik, seakan-akan menunjukkan kepada kita, kalau kita faham ayat ni, maknanya sudah tentulah apa yang menimpa Nabi Ibrahim AS. Selepas itu kita akan tengok nanti macam mana Nabi Ibrahim akan diancam, Nabi Ibrahim akan dibakar, diancam. Sudah tentulah ada perkataan-perkataan yang bagaimana juga Nabi-Nabi sebelum Nabi Ibrahim pernah kena. Nabi Syuaib misalnya, dan Nabi Lut alaihi salam, dan Nabi-Nabi yang sebelumnya, mereka akan dituduh sebagai apa? Mereka akan kena ulah disebabkan mereka ni bawa sial, disebabkan mereka tak ikut ajaran nenek moyang, mereka mencela berhala-berhala, sembahan-sembahan nenek moyang dan sebagainya. Macam tu juga Nabi Ibrahim kena. Sebab dia kita katakan di balik pada keumuman, tidak ada yang Nabi yang membawa seruan tauhid ni melainkan pasti akan disakiti. Illa udiyah, pasti akan dimusuhi, disakiti. Kan? Baik. Sebab itu wadh-dhahiru anna mau'izatahu hadhihi fil kawakibi li ahli Harran fa innahum kanu ya'buduha. Yang zahirnya di sini pada ayat ini khususnya dalam surah Al-An'am ini khususnya ianya merujuk kepada pengajaran ataupun nasihat dan pengajaran, perdebatan yang merujuk kepada mereka yang menyembah bintang-bintang di kalangan ahli Harran, yakni penduduk Harran. Fa innahum kanu ya'budunaha, kerana mereka menyembahnya. وهذا يرد قول من زعم أنه قال هذا في حين خرج من سرب لما كان صغيرا كما ذكره ابن إسحاق وغيره وهو مستند إلى أخبار إسرائيلية لا يوثق بها ولا سيما إذا خالفت الحق. Maka ini membantah pendapat mereka yang mendakwa bahawasanya ucapan yang diucapkan oleh Nabi Ibrahim AS ini, yang dalam surah Al-An'am ini, ketika Nabi Ibrahim keluar daripada sebuah gua ketika dia masih kecil kepada kaumnya, sebagaimana yang disebutkan oleh Ibnu Ishaq dan selainnya, yang mereka bersandarkan kepada akhbar riwayat Israiliyat yang tidak dipercayai sumbernya, wala siyama idza khalafatil haqqa, lebih-lebih lagi bila Israiliyat itu bercanggah dengan kebenaran. Ini contoh Israiliyat yang bercanggah dengan hak, bercanggah dengan kebenaran bila bercanggah dengan ayat Quran. Sebab Ibnu Ishaq dan sebagainya mereka bawa riwayat tu riwayat Israiliyat. Mereka kata Nabi Ibrahim ucapkan perkataan ini ketika dia masih kecil, ketika dia keluar daripada
gua. Kharaja minas sarbi lamma kana saghiran. Sebagaimana disebutkan oleh Imam Ibn Ishaq, tetapi khabar itu tidak diterima. Tidak diterima. Kerana ini menunjukkan kepada kita dakwah ketika itu sudah ketika Nabi Ibrahim sudah besar. Ketika Nabi Ibrahim sudah diutuskan. Dan ketika Nabi Ibrahim berdepan dengan penduduk Harran yang menyembah bintang-bintang. Sebab itu perdebatan tu berlega pada bintang-bintang. Berbagai isunya, topiknya pada penyembahan bintang-bintang. Dan Nabi Ibrahim mengisbatkan akan kelemahan bintang-bintang itu ataupun kemakhlukan bintang-bintang dan apa yang mereka sembah itu adalah perkara yang tidak berhak untuk diisbatkan kepadanya, kepada mereka uluhiyah ataupun hak peribadatan ataupun sebagai Tuhan yang diibadahi. Baik. Wa amma ahlu Babila fakanu ya'buduna al-asnam. Adapun penduduk Babil, mereka menyembah berhala-berhala. Wa humul ladzina nadharahum fi ibadatiha wa kassaraha alaihim wa ahanaha babayna mutlaqa wa qala ta'ala wa qala innama ittakhadhtum min dunillahi awthanan mawaddata bainakum fil hayati dunya thumma yawmal qiyamati yakfuru ba'dukum bi ba'din wa yal'anu ba'dukum ba'dhan wa ma'wakum an-nar wa ma lakum min nasirin. Adapun penduduk Babil yang mereka itu menyembah berhala-berhala, mereka itulah yang Nabi Ibrahim AS berdebat dengan mereka dalam perbuatan mereka menyembah berhala-berhala tersebut, dan Nabi Ibrahim memecahkan berhala yang paling besar sekali dalam satu perayaan yang dilakukan oleh kaumnya. Dan itu kita akan bincangkan nanti insya-Allah pada kelas yang akan datang. Kita akan sambung pembahasannya seperti apa yang dibawakan oleh Imam Ibn Kathir rahimahullah berkenaan dengan dakwah Nabi Ibrahim alaihissalam. Baik. Jadi saya rasa cukup setakat itu, insya-Allah kita berhenti setakat ini. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala memberi manfaat atas apa yang kita pelajari, apa yang kita baca dan kita pelajari. Semoga Allah memberkati apa yang kita sampaikan, menjadikan ianya hujah kepada kita, bukan hujah yang akan mendakwa kita di akhirat kelak. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. والحمد لله رب العالمين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.